wabarakatuh. Okey, jadi hari ini cikgu nak terangkan pasal eksperimen 8.2. Okey, jadi untuk eksperimen ni, okey, kamu perlu sediakan macam biasalah, kamu buat laporan nanti dalam buku nota dan sediakan satu kertas graf. Okey. Kemudian dalam buku teks kamu tu, pada bahagian pemboleh ubah, okey, dia ada pembetulan iaitu pemboleh ubah dimalarkan tu adalah celah. Nanti cikgu terangkan lagi Pemboleh ubah dimanipulasi adalah sudut 7, manakala pemboleh ubah yang bergerak balas adalah sudut biasan. Okey, itu tiga pemboleh ubah yang kamu perlu tukar. Okey. Pemboleh ubah dimalarkan adalah celah. Pemboleh ubah pemboleh ubah dimalarkan adalah saiz celah. Pemboleh ubah dimanipulasi adalah sudut 7. Pemboleh ubah bergerak balas adalah sudut biasan. Okey. Cikgu akan bagi penerangan lepas ni Okey. Kejap, tunggu. Okey. Maaf. Okey. Macam ni. Okey, ulang balik. Okey. Dalam eksperimen ni, dalam eksperimen ni, kita akan menggunakan satu bongkah punca cahaya lah. Okey, yang mana kamu dapat nampak di penjuru atas tu. Penjuru atas kiri tu, yang mana dia mengeluarkan cahaya putih. Okey, kemudian cahaya putih tu akan masuk ke dalam satu bongkah kaca. Okey. Dan berlaku pembiasan dalam bongkah kaca tu. Cahaya tu akan dipesongkan, kemudian dia akan keluar balik ke udara lah. Maksudnya cahaya pada mulanya akan bergerak dalam medium udara, masuk ke dalam medium kaca, kemudian keluar kembali ke dalam medium udara. Jadi dari segi dia punya ketumpatan medium, cahaya akan bergerak masuk ke dalam medium kurang tumpat, masuk kepada medium lebih tumpat, dan keluar semula kepada medium kurang tumpat, iaitu udara. Okey. Jadi kita tengok penerangan dalam video ni sekejap. Okey. Itu kamu boleh nampak. Okey, kita gunakan bongkah kaca. Okey. Semasa dalam keadaan begini, okey, semasa dalam keadaan ini, orang kata apa? Okey, di sini dalam video yang tengah ada kat dalam skrin ni, okey, dia menunjukkan bahawa cahaya bergerak daripada udara masuk ke dalam kaca, kemudian cahaya ni akan bergerak daripada kaca keluar pula kepada udara. Okey. Apa yang perlu kita buat ialah kita garis siap-siap. Garis siap-siap dia punya garisan permukaan bongkah kaca tu, garisan yang melintang, dan yang garisan putus-putus tu adalah garis normal. Cikgu dapati, cikgu tengok-tengok garis normal ni kamu dah belajar di sekolah rendah. Okey, cikgu harap kalau kamu tak faham, kamu boleh ulang kaji balik. Okey. Jadi kita lukis siap-siap. Kemudian apa yang kita buat? Okey, kita akan buat garisan. Kamu akan garis garis pada garisan cahaya tu. Maksudnya cahaya ada kat situ, kamu garis ikut garisan cahaya tu. Cahaya daripada yang masuk iaitu sinar 7, dan yang sinar bias tu dekat bawah tu. Dua benda ni kamu garis. Okey, kemudian apabila dah berlaku begitu, okey, kita akan alihkan bongkah cahaya.
bongkah cahaya pula. Kita akan alihkan bongkah kaca tersebut. Okey, kita akan alihkan bongkah kaca. Okey, kejap lagi dia akan alihkan. Okey, bila kita alihkan, kita akan dapat satu garisan sinar 7. Okey, sinar 7 dan satu lagi sinar bias yang keluar daripada bongkah kaca. Okey, macam mana dapat garisan ni? Ini adalah garisan cahaya yang terbentuk. Kita ikut je cahaya tu. Okey. Kemudian kamu akan sambungkan. Bongkah kaca dah tak ada dah. Kamu sambungkan. Okey, point di mana cahaya tu masuk dan point cahaya tu keluar. Okey. Kemudian dia akan ada dua sudut. Okey, dua sudut, iaitu sudut 7, okey, dan sudut biasan. Okey. Okey, itu adalah sudut 7. Okey, hipotesis dalam eksperimen ni adalah semakin bertambah sudut 7, semakin bertambah sudut biasan. Jadi kita akan menambah sudut 7 ni. Sebab itu kita tukar sudut 7 ni menjadi pemboleh ubah yang dimanipulasi. Pemboleh ubah yang kita ubah-ubah. Sebab tu kita terdapat kesilapan dalam buku teks. Okey, semakin bertambah sudut 7. Dekat hipotesis pun kita dah boleh jangkakan apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi. Jadi pemboleh ubah yang dimanipulasi adalah sudut 7. Sudut 7 ni yang kita akan ubah. Kita akan tambahkan sudut dia. Mungkin daripada 10, kita tengok sudut biasa dia berapa. Kemudian kita ubah pula sudut 7 tu, kita tambah jadi 20. Berapa sudut biasan? Jadi, sudut biasan ni akan jadi pemboleh ubah yang bergerak balas. Apa yang kita ubah menyebabkan perubahan kepada pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Sambung. Okey. Kita guna protektor protektor ataupun jangka sudut. Kamu tengok betul-betul. Okey, kita akan ukur daripada garis sudut. Kita akan ukur daripada garis sudut garis sinar 7. Kita akan nak kira berapa sudut dia. Okey, kita akan ambil daripada garis sinar 7 kepada garis normal. Kita guna protektor. Okey, garis tu betul-betul dekat nombor 40. Okey, tengok macam mana nak kira. Okey, daripada nombor 40 jadi 90 tolak 40, jadi sudut dia adalah 50. Ataupun I, simbol bagi sinar 7. Okey, untuk sinar bias pula, okey, macam tu cara dia. Garis yang warna merah tu adalah sinar bias, yang mana 90 tolak 70 sama dengan 20, ataupun simbol dia R untuk sudut bias. Okey. Ini cara nak buat eksperimen ni lah. Kemudian kita akan ubahlah sinar tu. Kita akan ubah apa? Kita akan ubah kotak kita tu. Kita akan ubah kotak cahaya kita tu. Okey, kita akan besarkan sudut 7. Lepas tu kita tengok apakah yang berlaku kepada sudut bias. Okey. Seterusnya kita nak masuk, disebabkan eksperimen ni, okey, dia kena buat. Jadi kita pakai data yang kamu cuma guna data yang telah guru lain buat. Okey. Jadi okey. Juga pause sikit. Okey. Pernyataan masalah dia adalah apakah hubungan antara sudut 7 dengan sudut biasan? Dengan menambahkan sudut 7
adakah sudut biasan juga akan bertambah? Hipotesis, semakin besar sudut tuju, semakin besar sudut biasan. Okey. Jadi, tujuan dia nak mengkaji hubungan antara sudut tuju I dengan sudut biasan R apabila cahaya bergerak dari medium kurang tumpat iaitu medium udara ke medium yang lebih tumpat iaitu blok kaca. Di sini pemboleh ubah ni yang kamu kena tukar sikit. Pemboleh ubah dimalarkan adalah saiz celah. Pemboleh ubah dimanipulasi adalah sudut tuju cahaya I. Pemboleh ubah bergerak balas sudut biasan cahaya R. Bahan dan radas, bongkah kaca, kotak sinar, pelat satu celah, pembaris bekalan kuasa, kertas putih dan protektor, ini sama. Prosedur, kamu tukar. Contohnya, okey, nombor 1. Ayat dalam buku teks, jalankan eksperimen ini di dalam bilik yang gelap. Jadi, kamu tukar kepada eksperimen ini dijalankan di dalam bilik yang gelap. Nombor 2. Satu blok kaca diletakkan di atas sehelai kertas putih dan lakarkan bentuknya. Nombor 3. Satu sinar tuju dihalakan ke blok tersebut. Arahnya ditandakan dan sinar tuju dilukis dengan menggunakan pembaris. Okey, yang lain tu kamu buat, cikgu nak tengok bagaimana kamu mengubah ayat aktif kepada ayat pasif. Okey. Okey. Itu dia. Kemudian dalam untuk keputusan kita akan tulis dalam jadual ni. Okey. Jadi dia akan dalam video ni kita akan gunakan simulasi yang mana kalau kamu tengok bahagian atas tu adalah cahaya yang bergerak dalam medium yang kurang tumpat. Dalam kes kita ni udara. Bahagian cahaya yang keluar adalah medium melalui medium yang lebih tumpat. Iaitu dalam contoh kita ni adalah bongkah kaca lah. Okey. Kita akan melalui simulasi ni kita akan tukarkan sudut tuju tu. Kita akan tengok apa berlaku kepada sudut biasan. Okey. Kita sambung. Kita tengok. Okey. Ini kita guna simulasi ya. Okey. Jadi tengok dia cikgu ni akan ubah. Mula-mula dia akan letak dia cuba nak buat 10 darjah, 10.5 berapa tu? Okey. 9 10 berapa? Di tengah duduk adjust tu. 10.5 je gua rasa. Okey, 10.5 darjah sudut tuju. Ini tajuk eksperimen pun salah ni. Tak apa. Yang penting data tu dalam keputusan ni nanti kamu salin. Sudut tuju dia 10.5, sudut biasan dia 6.96. Jadi dibundarkan dapat 7. Okey. 7 darjah. Okey, sudut tuju 10.5, sudut biasan 7.0 darjah. Tukarkan kepada 20 pula. Okey. 20.6 sudut tuju dia. Berapa sudut biasan dia? 13.5 darjah. Okey. 30 darjah pula. Sebab tu kita kata tadi pemboleh ubah yang dimanipulasi adalah sudut tuju. Sudut tuju ni kita akan ubah-ubah untuk mendapat kita nak tengok kesan dia kepada sudut biasan. Sudut biasan yang akan berubah mengikut apa yang kita ubah. 40 darjah
berapa? 25. Okey, 25.4 darjah dia bundarkan ah. Okey, kemudian kalau 50 darjah. Okey, sudut 7 50 darjah. Berapa sudut dia? 30.7 darjah. Okey. Ini data ni. Alamak. Tak apa. Okey, sekejap ulang balik. Cikgu nak bagi lama sikit dekat data ni sebab ini yang kamu akan salin dalam jadual keputusan. Okey. Ni. Keputusan jadual ni kamu ambil salin data ni. Okey? Boleh? Okey, kita sambung. Okey. Jadi kemudian lepas dah dapat keputusan jadual tu, kita akan lukis graf. Okey. Ni cikgu ni tunjuk graf. Okey, macam biasa kita lukis paksi Y. Okey, kita lukis paksi Y. Dan kita lukis paksi X. Okey. Kamu kena belajar guna macam mana nak lakar graf dekat kertas graf. Okey, paksi X adalah sudut 7 ataupun I dalam darjah. Paksi Y pula adalah R dalam darjah. Okey, kemudian daripada itu, okey, sudut 7 dia akan letak, okey, penjuru kali kosong 10. Kita bundarkan dah 10, 20, 30, 40, 50. Itu untuk sudut 7 pada paksi X. Untuk paksi Y, sudut biasan 10, 20, 30. Ini memerlukan kemahiran menggunakan kertas graf. Okey, ini cikgu tak boleh ajar sekarang. Okey, bagaimana cara nak plot. Okey, kemudian daripada data tu 10 darjah berapa? 7. Cari di mana line 7. 20 darjah berapa? 13.5. Tu buat dia letak tengah-tengah tu. Kemudian 30 darjah lebih kurang 19 tadi. 40 darjah berapa? 25.4 dan 50 darjah. Okey. Okey, plotkan semua, lepas tu sambung titik-titik tu. Menjadi satu garisan lurus. Okey. Okey, ada garis. Okey. Daripada graf ni kita nampak perhubungan di antara pertambahan sudut 7 dengan sudut biasan. Okey, iaitu betul ke tidak dengan hipotesis kita tu. Okey, betul ataupun tidak dengan hipotesis. Okey, hipotesis kita semakin bertambah sudut 7, semakin bertambah sudut biasan. Jadi betul lah. Okey. Jadi untuk kesimpulan, adakah hipotesis diterima? Sudah semestinya kesimpulan titik bertindih, hipotesis diterima, semakin bertambah sudut 7, semakin bertambah sudut biasan. Okey. Kemudian kamu jawab soalan. Okey? Boleh? Okey? Itu saja. Sekian, terima kasih.